Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izinnya kita dapat berkumpul di sini di dalam sebuah bulan, yakni bulan Ramadan yang penuh berkah dan rahmat ilahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, disyariatkan kepada kamu berpuasa seperti mana disyariatkan kepada orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ternyata di sini amalan berpuasa ini dapat menjadikan kita seorang hamba yang bertakwa di sisi Allah. Puasa ini amatlah berkait rapat dengan bulan yang kita berada sekarang, iaitu bulan Ramadan. Sejurus itu, mari kita lihat pula apa yang baginda kita Nabi Muhammad SAW kata tentang fadilat-fadilat yang ada di dalam bulan Ramadan. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila tibanya bulan Ramadan, dibukanya pintu-pintu syurga, ditutupnya pintu-pintu neraka, lalu dibelenggu para syaitan. Menerusi hadis ini, terdapat 3 perkara yang hendak Nabi sampaikan kepada kita. Yang pertama, terbukanya pintu-pintu syurga, tertutupnya pintu-pintu neraka, lalu dibelenggu para syaitan. Hadis ini mendapat pelbagai penafsiran daripada para ulama. Salah satu penafsiran yang kita boleh ambil ialah, ulama ini berkata yang dimaksudkan dengan pintu-pintu syurga dibuka itu ialah apabila banyaknya amalan-amalan soleh yang dilipat gandakan dan dibuat dalam bulan Ramadan. Manakala apabila Nabi berkata ditutupnya pintu-pintu neraka, ulama ini menafsirkan bahawasanya berkurangnya amalan maksiat dan kejahatan dalam bulan Ramadan. Perkara kedua ini amatlah berkait dengan perkara ketiga yang hendak Nabi sebut, itu ialah para syaitan dibelenggu. Yang dimaksudkan dengan para syaitan dibelenggu ini bukanlah mereka ini diikat ataupun dirantai, tetapi mereka ini tidak akan mudah untuk menghasut manusia dalam bulan Ramadan. Jadi apabila tidak mudah untuk menghasut manusia, maka berkuranglah amalan maksiat dan kejahatan dalam bulan Ramadan. Jika kita lihat sebuah lagi hadis yang diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, umatnya akan mendapat 5 perkara dalam bulan Ramadan. Pertama, Nabi sebut, bau mulut orang yang berpuasa ini adalah lebih baik daripada kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika kita lihat secara zahirnya, bau mulut orang yang berpuasa ini amatlah tidak disenangi oleh manusia yang lain. Tetapi inilah yang membuatkan amalan berpuasa ini istimewa di sisi Allah. Kerana apa? Kerana bau mulut yang terhasil itu adalah disebabkan ibadah melalui ketaatan hambanya kepada Tuhannya. Itulah yang menjadikan amalan ini istimewa. Seterusnya Nabi berkata, para malaikat akan memberi keampunan kepada kita dalam bulan Ramadan. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul azim. Artinya, para malaikat tidak melakukan kemaksiatan, bahkan mereka taat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa hebatnya kita sebagai umat Nabi Muhammad, apabila tibanya bulan Ramadan, para malaikat ini yang taat kepada Allah akan meminta keampunan kepada Allah kepada kita. Seterusnya, Nabi sebut Allah akan menghiasi syurga untuk orang-orang yang berpuasa dan akan berfirman, para hamba-Ku ini akan dilepaskan daripada kesusahan dan kepayahan, dan mereka akan datang kepadamu, yakni datang pada syurga. Syurga itu adalah satu tempat yang sangat susah untuk diperolehi sebagai kita seorang hamba. Jadi kita boleh ambil sebagai perkara ini dorongan kepada kita untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala.
Perkara itu amatlah tidak mustahil untuk kita dapatkannya dengan amalan soleh yang dilipat kali gandakan dan juga perkara-perkara kebaikan yang kita lakukan. Kemudian Nabi juga sebut para syaitan akan dibelenggu. Jika kita balik pada penerangan ulama sebentar tadi, ini tidaklah bermaksud para syaitan yang akan diikat ataupun dirantai, tetapi Nabi sebut para syaitan ini akan tidak mudah untuk menghasut manusia di bulan Ramadan. Disebabkan apabila tibanya bulan Ramadan, orang-orang yang soleh ini akan berlumba-lumba melakukan amal kebaikan. Mereka juga akan melipat gandakan amal mereka selain daripada bulan-bulan Ramadan. Dan perkara terakhir yang Nabi sebut adalah umat Islam akan diberi keampunan oleh Allah Subhanahu Taala pada setiap malam Ramadan. Nabi SAW pernah ditanya tentang perkara ini. Sahabat bertanya, adakah malam itu malam Al-Qadar? Nabi menjawab, tidak. Tapi setiap amalan yang selesai akan terus diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Taala. Ini bermaksud pada setiap malam bulan Ramadan kita akan diberi keampunan oleh Allah, bukan sahaja pada malam Al-Qadar. Alhamdulillah, sekarang ini kita telah sampai di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi marilah kita dekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyakkan amalan dan melipat gandakan amalan kita agar kita menjadi orang-orang bertakwa. Semua perkara ini merujukkan bahawasanya terdapat banyaknya fadilat-fadilat Ramadan yang diperkatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi setakat itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.